Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat sejahtera. Alhamdulillah kita jumpa lagi sekali. Okey, hari ni kita nak sambung, bukan sambung, sebenarnya topik yang barulah untuk kamu. Cumanya perbezaan dia adalah di kelas ni cikgu akan lebih banyak guna modul, tapi kamu tak dapat lagi modul. Jadi yang ni bahan lama cikgu ambil daripada cikgu Khairul Anwar. Kita akan bincangkan dulu berkenaan dengan daya paduan. Okey, boleh cikgu rasa kamu dah siap sedia dah ni? Kena get ready dah. Apa itu daya paduan? Siapa tahu? Apa usaha tu sana? Siapa tahu daya paduan tu apa? Tak tahu. Tak tahu? Jawapan paling jujur dalam Malaysia. Bagus, tak tahu. Okey, sekarang ni kita boleh sebut ada dua perkara. Yang pertama kita boleh sebut sebagai daya bersih. Satu lagi kita boleh sebagai jumlah daya. Jumlah daya. Okey. Dan cikgu sekat. Allahu Akbar. Masa dia macam ni lah. Kalau sekat-sekat, nanti kamu tengok video je lah. Boleh tak? Okey. Okey. Nak lagi clear, tengok video lah. Jadi sekarang ni mungkin sekat, mungkin dalam video ni tak sekat lah kot. Kan? Kamu je lah akan sekat. Sebab lain cikgu ni ada masalah kat sini. Kalau kat rumah lain tu insyaAllah lah laju sikit. Okey, at least kamu boleh nampak cikgu tulis daya paduan ialah daya bersih ataupun jumlah daya. Disebabkan daya ni dia adalah kuantiti vektor, maka dia kena ada melibatkan arah. Okey, cikgu bagi. Allahu Akbar pula dah. Dia ada, kita kena, bila sebut arah ni, kita boleh ada daya atas, bawah, kiri, kanan. Kalau paksi Y, atas ni positif lah. Kan, bawah ni negatif. Tapi biasanya kita lebih fokus kepada paksi X, iaitu ini ke positif, ke kanan positif, ke kiri negatif. Boleh Okay, sebabkan dia adalah kuantiti vektor. Okay, yang pertama, kita nak cerita dulu berkenaan dengan daya pada satu paksi. Kita anggap kita satu paksi, iaitu pada, kalau X sajalah. Dia tak ada kacau dengan Y. Yang ni, yang pertama dulu. Yang ini ialah satu paksi. Satu paksi. Mari kita tengok contoh dia bagi ni. Terus contoh terus senang Kira daya paduan, arah manakah objek itu akan bergerak. Ini memang sangat senang. Kalau kamu nampak, kita ada satu kotak. Lepas tu ada dua orang tarik. Seorang tarik dengan 4 Newton. Seorang lagi tarik 12 Newton. Arah yang sama. Bermaksud jumlah daya, katakanlah ini adalah F1, ini adalah F2. Maka jumlah daya dia ataupun daya paduan dia adalah F1 campurkan dengan F2. Maka kamu akan dapat 4 campur dengan 12. Maka kamu akan dapat F sama dengan 16 Newton. Jangan lupa lah dia punya unit tu. Okey, boleh faham tak yang tu? Boleh. Dia nak bergerak ke mana tu? Boleh. Dia bergerak ke mana? Kanan, kiri? Oh, senyap ni. Kamu tak dengar soalan ke? Ataupun Halo? Sangkut baik. Sangkut baik. Apa dia cikgu? Cikgu tanya dia nak bergerak ke arah mana? Rafiq kata sangkut baik. Dia bergerak ke mana? Kiri, kanan? Tak dengar cikgu. Astagfirullahalazim. Sekali lagi cikgu boleh buat Cikgu tak boleh buat apa dah ni. Line memang cikgu dah guna line cikgu sendiri. Line sekolah sangat slow. Kamu nampak ke yang skrin cikgu share ni? Nampak. Cikgu tulis sampai F sama dengan 16 Newton, nampak? Nampak. Okey, soalan dia. Dia pergi ke arah mana? Tapi cikgu. Pergi ke arah mana? Kan dia tanya soalan tu kan? Arah manakah objek tersebut akan bergerak? Jeng. Ke kiri. Ke kiri. Astagfirullahaladzim. Kanan. Kanan lah. Kau dah nampak dia tarik ke kanan kan? Aduh. Kanan lah. So 16 Newton ini dah kalau dua orang tarik ke kanan, takkan tiba-tiba lebih kiri. Oh, saya ingatkan soalan nombor 2. Amboi, kau dah nombor 2 dah siap. Nombor 1. Okey, nombor 2. Cikgu tak nak tunjuk. Okey, sekarang ni berapa daya paduan dia? Daya paduan kita juga sebut sebagai jumlah daya. Maksudnya kita ambil kira kiri kanan semua, kita settle kan. Kita dapatlah daya bersih ataupun daya paduan itu. Apa sebut kiri tadi tu?
Dia kata dia dah nak buat nombor 2. Cepat. Aduh, lain kita. Kesian. Okay, cikgu tulis lah. Sebab tulis kamu nampak kan. Cikgu cakap kamu tak dengar. F1 ni 12, tapi disebabkan dia ke kiri ada tanda negatif tambahkan dengan 4. So berapa dia punya F dia? Negatif 8. Very good. Negatif 8 Newton bermaksud negatif itu dia akan bergerak ke kiri. Bermaksud Kiri. yang dia lebih daya itu sebanyak 8 Newton. Kiri. Yes, very good. Ke kiri dengan berapa daya bersih dia ataupun daya paduan dia? 12 kanan, 12 kiri, 4 kanan. So berapa yang lebih? Ni lah. 8 Newton ke kiri, betul? Betul. So negatif tu menunjukkan daya itu yang terlebih. Faham tak dia terlebih? Yang terlebih itu dia adalah ke kiri. Itu yang kita namakan sebagai daya bersih atau jumlah daya atau daya paduan. Bahasa Inggeris dia sebut resultant force ataupun net force. Boleh Boleh. Okey. Kesian kamu Tengok nombor 3. Siapa boleh tahu daya paduan dia? Udah tarik sini. Lepas tu Mamat ni tambah tolak kat sini pula. Dia kata jisim 920 kg. Itu tak ada masalah lah. Daya dia 500 Newton. Yang ni 500 Newton. Yang ni pula ditambah pula oleh pakcik ni, dia tolong tolak 200 Newton. Kan? So arah dia sama tau. Dari segi daya paduan, F sama dengan F1 campur dengan F2. Maka kita akan ada 200 campur dengan 500. Dapatlah 700. Very good. Very easy. Betul? Yes. Ke mana? Kiri kanan? Kanan. Cantik. Kanan. Very good. Sekarang ni dia tanya soalan nombor 2. Pecutan. Kita dah belajar masa form 4. F sama dengan MA. Bila ada daya bersih, kena ingat satu lagi point. Bila ada daya bersih, maka akan ada pecutan. Kalau F ni tak sama dengan kosong, maka A juga tak sama dengan kosong. Boleh faham Maksud kalau ada daya bersih, adalah pecutan. Ataupun kalau dia sebut benda tu memecut, adalah daya bersih. Kalau ada pecutan, adalah daya bersih. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan F equal to MA lah. Okay, so kita masuk kat sini. A, dia nak cari A berapa pecutan. Maka A sama dengan F per dengan M. F kita 700, M kita 920. Okey, tekan kalkulator berapa dapat? Cikgu, pecahan ke perpuluhan? Apa? Mesti Cikgu, perpuluhan. Ke perpuluhan? Tak boleh 0.76. Kalau pecahan kita pangkal terus. 0.76. 0.76. Apa unit dia? Wajib dengan unit. MS -2. Dahsyat. Tapi kalau dari segi kita tengok kat sini, unit dia 700 ni ialah apa? Newton. Yang bawah ni ialah kilogram. Kan? Pecutan juga adalah Newton per kilogram. Macam tu. N kg kosong negatif 1. Sebenarnya Newton per kg ni, kita ni sikit lah supaya kamu ingat dari segi unit kejap. Sebab kita tahu F sama dengan MA. Dari segi unit dia apa? M ni adalah kilogram. A ni adalah MS negatif 2. Yang ni nama lain dia adalah Newton. Jadi yang tadi tu, bila kita nak dapatkan A sama dengan F per dengan M, maka dari segi unit dia adalah Newton per dengan kilogram. Sebenarnya kita boleh tulis juga Newton tu adalah kg MS negatif 2 perkan dengan kg. Maka kg dan kg potong, that's why kita dapat MS kosong negatif 2. Boleh faham tak? Boleh. Okey, cantik. Tu dari segi unit lah Unit pun kena ambil kira. Okay, soalan seterusnya, soalan nombor 4. Senang ni laju kau jawab ni, dahsyat ni. Okey, seekor kuda tarik pedati berjisim 150 dengan daya 500 Newton. 500 Newton ke depan. Petani menarik pedati itu pada arah bertentangan dengan daya 200. Mamat ni ingat dia hebat kot. Lawan kuda kan. Dia tarik ke belakang. Dia tarik sini.
Okay, sekarang ni berapa daya paduan dia? Tengok pun kamu dah tahu dah sepatutnya. 300 Ke mana? Terbaik. Jemput ke 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 Dekat kanan. kanan. Bagus, 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 bagus. So, jawapan dia adalah 500 tolak 200 sebab 200 kiri, memang kena tolak lah, kan? Ataupun kamu tulis yang tadi tu F1 campur F2 semua kan? Maka kamu akan dapat 300 Newton ke kanan lah sebab positif. Kalau negatif ke kiri So, dia tanya pecutan pula. F sama dengan MA, M dia dah bagi 50 A sama dengan F kita 300. Ini cikgu tak pusing formula. Nak dapatkan A sama dengan 300 bahagi dengan 150. Dapatlah 2 meter per second square. Boleh tak boleh? Boleh. Paling senang dalam Malaysia. Yang ni paling senang dalam Malaysia. Boleh Okey, kalau dah boleh kita pergi kepada yang lain pula. Iaitu yang nombor 5 ni. Sebelum cikgu tunjuk, cikgu kena bagi contoh dulu. Yang ni kita akan belajar lagi secara detail dalam kelas kita hari Jumaat ni. Jadi cikgu sangat berharap 11 orang daripada kamu ni boleh join sekali lah kelas cikgu. Sebab kelas tu memang cikgu sediakan untuk siapa-siapa yang nak bayar lah kan. Dia orang dah bayar dah untuk masuk kelas tu. Kamu memang cikgu jemput khas untuk join sekali. Yang tu memang cikgu akan ikut buku teks sebiji-sebiji. Okay, yang tu buku teks. Cuma cikgu kena terangkan juga. Katakanlah ada satu lembu. Ni lembu. Ni ekor dia. Ni kepala dia. Pandangan atas ni pandangan atas. Ada dua orang mamat tarik. Tarik ke sini satu, tarik ke sini satu. Kesian lembu. Okey, yang ni dia tarik 200 Newton. 200 Newton macam tak syok, 300 lah. 300 Newton, yang ni 400 Newton. Pada sudut tegak ni. Ni kaki lembu duk tahan. Tak nak bergerak. Kan? Okey. Sekarang ni agak-agak tu lembu tu dia nak pergi mana? Siapa tahu? Ke manakah lembu ini akan pergi? Dia pergi ke 400 Newton. Dia pergi ke arah 400 Newton. Okey, lagi jawapan lain? Dua paksi. Yang ni dah masuk dua paksi ni. Cikgu punya pen yang dekat sekolah ni tak berapa cantik lah. Tab dia kecil. Kalau yang kat rumah tu, tapi tulisan cikgu memang tak cantik. Kau dah tahu dah. Okey, ada jawapan lain? Ni Fatimah kata dia akan pergi ke 400 Newton. Ada jawapan lain tak? Mana Damia Olivia? Cepat, jawab. Saya. Tak ada nama Damia Olivia. Pergi 400. Pergi 400 juga sebab 400 lebih kuat. Mana cikgu nampak Damia Olivia tadi ni? Oh, Danila Darussalam. Yang kan Damia Olivia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, hilang seorang. Dia terkelak ni. Siapa dia ni? Intan Dini kakak dia konfo. Lepas tu dia nak pergi tangkap gambar. Okey, tak apalah. Nanti dia tengok video lah. Okey. Cikgu kena cerita terus. Kesian kamu kan. Kamu kata dia pergi ke 400 Newton. Dah 300 Newton ni tak ada fungsi. Ada fungsi. Okey, macam mana kita nak selesaikan yang dua paksi ni sekiranya dia bersudut tegak? Allah tu lukisan cikgu tak sudut tegak langsung. Ni boleh air Okey, 400 4,000 pula. Sekejap. 400 dengan 300 Newton. Okey, 300 Newton. Sekiranya dia adalah bersudut tegak, maka kita boleh guna dua kaedah. Yang pertama, kita buat secara segi 4 selari. Okey, macam mana nak buat segi 4 selari? Yang 300 Newton ni, kita selarikan dia. Ke atas. Yang 400 Newton ni, kita selarikan dia daripada sini. Dia bertembunglah dekat situ. Tempat mana dia bertembung, kita ambil satu lagi garisan lain, kita sambungkan dia daripada titik di mana daya tu dikenakan. Kan kita ada dua daya, 400 dengan 300 pada telinga lembu. Jadi daripada situ daya dimulakan, dia akan disambungkan ke titik pertembungan itu. Mana pula garisan dia? Ni dia. Dah dapat. Maka inilah sebenarnya daya paduan kita dan di sini jugalah arah dia akan pergi. Okey Atau ini secara segi 4
selari. Satu lagi kaedah dia ialah segitiga daya yang mana cikgu akan sebut sebagai kaedah head to tail. Head to tail, kepala ke ekor. Macam mana kepala ke ekor ni? Sekarang ni cikgu akan cabut 400 Newton ni, cikgu lukis 300 Newton. Ni 300 Newton. Cikgu cabut yang 400 Newton, cikgu pergi letak di hujung 300 Newton. Ni 400 Newton. Tadi kan dia duduk sebelah sini. Cikgu cabut dia, tak tahu cabut. Ekor dia, ini kepala. Ini kepala. Ini kat ujung ni ekor lah. Ekor. Ekor dia, ekor 400 Newton tu, cikgu letak di kepala 300 Newton. Nampak tak? Dia akan membentuk satu yang, orang kata apa, dia punya segi, anak panah tu bersambungan. Dia terus je pergi. Faham Jadi di mana daya paduan? Daya paduan ialah daripada titik mula kat sini ke titik akhir. Ke titik akhir. Maka kita akan tarik di sini. Ini 90 darjah. Siapa tahu berapa nilai dia? Macam mana kita nak tahu berapa nilai F ini? Daya paduan ini. 300, 400. Jadi berapa daya paduan ni? Siapa boleh tahu? Dia bentuk apa ni? Siapa sebut tu? Siapa sebut tu? Damia. 500. Berapa? 500. Dahsyat. Cikgu tak cerita you kau dah tahu dah. Sebab tu kau memang hebat. Teorem. Kita guna apa? Teorem Pythagoras. So sekarang ni kita ada 300. C square equal to A square plus B square. Maka C sama dengan square root of A square campur dengan B square. Inilah yang kita dapat. F ini sebenarnya adalah kita menggunakan teorem Pythagoras. F, maksudnya F lah. Sama dengan, biasanya nanti kita akan jumpa leraian dia ada nama dia ni. Ni nama Fx, yang ni nama dia Fy. Ataupun sekarang ni kita tak boleh sebut Fy lagi sebab kita belum masuk 1.2. Katakan ni F1, ini F2 lah. Maka sama dengan F1 kuasa 2 campurkan dengan F2 kuasa 2. Punca kuasa kan. Maka kamu pun tekanlah kalkulator. Sebenarnya boleh hafal ni 3, 4, 5 kan. Yang kamu hafal je ni 3, 4, 5. Yang kamu boleh hafal lah. 12, 5, 13. Lagi. Tapi mesti bersudut tegak Sudut tak tegak tak boleh. 8, 6, 10. 6, 8, 10. 3, 4, 5. 12, 5, 13. Macam tu. Yang lain kena kira guna formula ni. Wajib guna formula ni. C square sama dengan A square tambah B square. So maka kita akan dapat dia punya tu akan dapat 500 Newton. Dan dia bergerak ke arah mana? Ke arah ni. Kita boleh kira dia punya sudut ni. Berapa sudut dia? Okey, sekarang ni macam mana kita nak kira sudut? Kamu belajar matematik. Cepat. Sin. Ya, kenapa Hajar? Tak ada apa. Okey. Macam mana kita nak kira sudut ni? Kamu belajar tak? Sin, cos, tangent. Betul. So kita nak pakai mana? Tangent theta, betul? Tangent adalah tentang bahagi dengan sebelahan. Kan kau belajar socah tua lah. Betul tak socah tua? Lebih kurang macam tu lah. Kan kamu dah belajar kan? Jadi kita pakai tangent theta. Tangent theta ialah F1. Katakanlah yang depan ni F1 perkan dengan F2. Kalau kamu buat nota pastikanlah depan ni F1, yang ni F2. Kamu terbalik pula nanti. Okey, so tangent ni adalah tentang 400. Kamu akan dapat tangent theta sama dengan 400 bahagi dengan 300. Okey. Maka tekan berapa ni? 400 bagi 300, 1 point berapa? 2.3. 1.3? 3. 3. 1.333 kan? Okay, jadi kalau theta sama dengan tangent ni kita bawa pergi sana, dia akan jadi tangent inverse 1.33. Tekan kalkulator berapa tangent inverse? Tekan shift tangent 53.06. berapa tiga? Apa unit dia?
Apa unit dia? Darjah lah, dah sudut. Betul tak? Betul tak betul? Betul. Betul. Okey, sampai sekarang ni boleh faham tak macam mana kita nak selesaikan yang ada dua daya bersudut tegak ni? Faham. Faham? Faham. Okey, mari kita tengok. Cikgu nak tahu, cikgu nak tanya ni, tak cikgu panggil Kau siap? Okey, cikgu bagi satu daya. Apa cikgu tulis sengit? Oh, padan lah tiap cikgu sengit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekejap Okey, sila buat yang ni. Dalam masa, Allah tiap jadi sengit ke sana pula dah. Turun bawah. Tak apalah, kamu anggap kamu buat garisan betul-betul lah straight. Okey, macam ni. Satu lagi ke sini. Ini katakan 180 Newton. Yang ni ialah 100 Newton. Okey, soalan pertama. Kirakan daya paduan. Yang kedua, sudut daya paduan. Okey. Dalam masa ini 90 darjah. Dalam masa 4 minit. Ya, ready? Nanti cikgu panggil nama. Rafiq, jaga Rafiq. Kau jaga Rafiq. ...180 Newton dengan 100 Newton. Cikgu nak berapa magnitude daya paduan dan berapa sudut dia. Sebelah 40 kita bincang. Ini kita nak tengok yang sudut macam ni pula. Macam ni. Lepas tu nak guna protector lagi, nak guna jangka lukis lagi. Okey, dah 11.40. Siapa tahu jawapan dia berapa? Siapa tahu apa cikgu nak panggil kan? Tidak. Siapa yang ada dalam ni? Cikgu nak panggil artis Korea, Natasha. Okey, Natasha, berapa Natasha dapat? Daya paduan saya dapat 205.9 Newton. 205.9 Newton F dia. Okey, dia punya sudut dia? Dia punya sudut 60.95 darjah. Berapa? 60? 60.95 darjah. Very good, very good. Cikgu tak tahu betul tak betul, cikgu tak kira. Siapa kira betul tak? Sama jawapan dengan ni. Apa dia cikgu? Sama tak jawapan yang lain dengan Natasha? Sama. Sama. Tepuk. Tanya kepada, apa ada lari sini pula? Oh, sudah. Oh, dia hilang. Tadi 60.59 ke? Kenapa dia hilang dah? Oh, bahaya pen ni. Okey, tak apa. Jadi, kalau kamu faham dengan konsep dia, kompom-kompom kamu boleh kira dengan betul lah. Tapi pastikan kamu akan dapat 180 kuasa 2 campur dengan 100 kuasa 2, di punca kuasa 2 kan, kamu akan dapatlah nilai dia. Dari segi lukisan, kamu kena bawa benda ni. Yang 180 ni letak kat ujung ni. Lepas tu kamu sambung kat sini. Oi, sengit, tak apalah kamu guna pemaris lah. Inilah kita punya daya paduan. Dan inilah theta kita iaitu 60.59 darjah tadi tu. Okey, boleh faham semua? Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita pergi yang lebih ganas lagi. Yang ni kurang ganas ni. Ni cak ayam lah. Ni kita pergi cak kambing punya. Sekejap Okey, yang ni. Yang ni dia bersudut bukan 90 darjah, bersudut. Tak kisahlah berapa sudut dia. Dia minta kita lukis guna kaedah segi 4 selari. Okey Yang ni cikgu nak minta kamu lukis menggunakan skala. Pastikan kamu ada yang pertama jangka lukis. Jangka lukis. Dah pemaris dah cukup. 2 tu je. Okey, sekarang ni dia bagi kita ada daya. Sini 12 Newton, sini 6 Newton.
Okey, pada sudut 60 darjah. Kita gunakan kaedah ni dulu sebelum kita guna kaedah matematik. Dia boleh guna kaedah matematik dan juga kaedah lukisan. Lukisan ni inilah. Lukisan pula ada dua. Yang pertama, secara lukisan ni, kamu boleh buat catatan. Yang pertama ialah secara, kita panggil dia segi empat selari. Empat selari. Dan yang kedua adalah segi tiga daya. Segi tiga daya ni sama macam cikgu cerita tadi yang cabut-cabut tu. Kepala ke ekor tu, head to tail. Nanti kita tengok. Okay, mari kita tengok yang segi empat selari ni dulu macam mana. Cikgu tunjukkan sikit. Lepas tu kamu buat. Yang pertama kamu kena setkan skala. Apa itu skala? Dalam kes ni kita ada 6 Newton dengan 12 Newton. Kita akan setkan 1 cm sama dengan berapa Newton. Contohlah kan, kalau 1 cm 6 Newton, yang ni hanya dapat 1 cm. Kecil sangat 1 cm. Buatlah cantik sikit. Katakanlah kita nak buat 1 cm bersama dengan 2 Newton. Bermaksud yang 6 Newton ni berapa cm? Cepat. Kita setkan. Skala ni kamu kena set sendiri. Cikgu nak panggil Alia lah. Alia. Kalau kita setkan 1 cm 2 Newton, yang 6 Newton ni berapa cm? Sudah. Cikgu lag, tak dengar soalan. Aduh, kesian. Okey. Cikgu tanya, 1 cm 2 Newton. Kalau 6 cm, berapa, 6 cm pula. 6 Newton, berapa cm? Tiga 3 cm. cm. Pandai. Maka kamu ambil pembaris, sebelum buat yang 6 cm, 6 Newton, buat yang 12 Newton dulu sebab dia garis lurus. Bawah kan, senang lah. Kamu pun buat garisan, berapa cm yang 12 ni? Sebabkan 1 cm 2 Newton, jadi 12 bahagilah dengan 2. Kamu akan dapat 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cm sampai situ. Maka kamu padam ini, ujung ni, padam. Lepas tu, kamu ambil jangka sudut. Atau jangka lukis. Kalau tak ada jangka lukis, guna jangka sudut pun tak apa. Kalau guna jangka lukis yang cikgu minta kamu guna tadi tu, kamu macam mana? Ambil tajam tu kan. Yang tajam tu kau tikam kat sini. Tajam tu tikam kat sini. Yang pensel tu tikamlah kat mana-mana. Macam ni, tikam ni. Lepas tu kau tarik ke sini. Macam tu. Kan belajar dah untuk buat 60 darjah kan. Lepas tu yang tajam ni, kau angkat pergi tikam kat sini pula. A, B. Okay. Mula tajam tikam dekat hujung garisan A. Lepas tu kamu buka satu bukaan, kamu buat satu macam semi bulatan itulah. Lepas tu ambil yang tajam tu yang tikam dekat A tu, pergi tikam, bukan tikam, cucuk lah kan. Cucuk dekat B pula. Cucuk dekat B dengan bukaan yang sama tau. Jangan gerakkan bukaan itu. Kau gariskan macam tu pula. Boleh tak boleh ya? Faham ke tak faham buat 60 darjah? Boleh ke? Boleh kot. Boleh kot. Aduh. Cuba. Kalau tak ada, kamu buat guna ni lah. Guna jangka sudut tu lah. Ambil, setkan 60 darjah, kau pun gariskan. Berapa cm ni? 3 cm. Kan? 6 Newton, 3 cm. 1, 2, 3. Okey. Cikgu tunjuk yang tu je lah. Yang cara nak buat sudut tu tak payahlah. Itu kamu belajar dalam matematik. Okay, sekarang kita dah ada 2 dengan sudut 60 darjah kat sini. Sini 60 darjah. Macam mana kita nak buat selari? Yang garisan bawah ini, kita kena selarikan di atas ni. Titik atas ni kita buat selari. Berapa cm? 6 cm juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lepas tu ambil yang ini, katakanlah ini daya 12 Newton, ini daya 6 Newton kan. 6 Newton ni pada sudut sama juga kau akan buat ni. Ini juga sebenarnya adalah 60 darjah juga. Maka ini pun 3 cm. 1, 2, 3 cm. Dapat tak dapat? Dapat. Selari. Bermaksud yang ini selari dengan yang ni
Yang atas ni selari dengan bawah ni. Okey, sekarang ni di mana daya paduan? Cikgu bagi titik. Cikgu nak tanya siapa boleh jawab ni kira dahsyat lah. Paling dahsyat dalam Malaysia. Okey, jangan cikgu bagi titik Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. Di manakah daya paduan dia? Dari mana ke mana? Dari A ke D. AD. AD. Betul? Betul. Dahsyat. Daya dia adalah ke sini. Guna pen biru juga. Tak apalah. Inilah kita punya daya paduan kita. Alright. Macam mana kita nak tahu berapa magnitude daya? Magnitude daya ialah berapa nilai daya tu. Nilai daya ni kamu kena ukur panjang dia. Ukur panjang dia sekarang. Kamu dapat F ni sama dengan berapa cm. Okay, ukur sekarang. Berapa cm? Cepat. Cikgu tak buat tau. Kamu yang buat. Kamu yang tahu. 6 cm dengan 3 cm. Pada sudut tu, kamu yang kena buat. Kamu kena tahu berapa dia punya panjang dia. Panjang F tu. Cik, kalau 6.71 cm? 6.71. 6.71 cm. Lebih kurang tu. Kamu mungkin ada dapat 7 point something. Betul ke? Haa. Tapi dia mesti lebih daripada 6 yang bawah ni. Dia mesti lebih. Maka kalau kita tahu 6.71 cm, sekarang ni berapa Newton? Kalau kita nak tahu berapa Newton, 6.71 cm, kita darabkan dengan skala kita ni. Skala kita ialah 2 Newton per dengan 1 cm. Sebab dia sama dengan, kan? 2 Newton per dengan 1 cm ni sebenarnya adalah 1. Kan kita kata dia sama dengan. Contoh macam ni lah. A sama dengan A. Maka A bahagi A sama dengan 1. Jadi kita kata 1 cm sama dengan 2 Newton. Maka 2 Newton bahagi 1 cm sebenarnya adalah 1. Nilai yang kita dapat darab dengan 1 tak jadi masalah lah. Cuma yang berlaku ialah dia tukar unit dia ni. Ini cara nak tukar unit. So cm dengan cm kita potong, kita akan dapat, cuba kira dapat apa? 13 Newton lebih ke? 13.42. 13.42 Newton. Inilah dia punya daya paduan. Boleh dapat tak boleh dapat? Boleh. Okey, berapa sudut dia? Sudut daya paduan tu. Alfa ni. Yang ni ambil jangka sudut, terus ukur. Apa dapat? Dapat tak? Cikgu tak buat kan, kamu kena ukur ni. Kena buat sendiri, kena tahu dia punya sudut dia. Tahu kan baca jangka sudut kan? Panggil nama lah budak ni. Mana si Arisa Syamimi? Syamimi bukan tukar kelas dah. Dia Aisyah, cikgu saya Arisa. Oh, kamu Arisa? Ha. Cikgu tak nak nampak kau ni. Kau pergi mana? Pergi mana? Kau dari mana ni? Ha? Tahun lepas kau tak ada sini kan? Ada? Oh, cikgu tak ingat lah sebab apa cikgu tak nak. Kau pelajar baru ni kan? Ha. Padan lah. Okey, berapa sudut dia? Cikgu tak ukur ni. Kamu yang ukur. Kalau dia ejak tak. Berapa dapat? $26.57. 26 Uish, biar benar kau sampai 2 titik perpuluhan ni. Dahsyat sangat kau pakai digital punya ke? 26.5. Okey, 26.5 boleh logik lah. Dia duduk di tengah di antara dua skala tu. Biasanya 1 titik perpuluhan je lah. Okey, very good. Cikgu tak tahu. Yang lain dapat sama ke? Alisa dapat sama tak? Lebih kurang kan? 26, 27 tu kira okey lah tu. Betul ke? Aduh, pening ajar macam ni Apa tu? Betul. Okey, tak apa. Yang penting lukisan kamu sepatutnya hampir sama lah. Hampir sama. Jawapan dia ada range dia lah. Tak boleh lari jauh sangat sebab sudut tu pastikan sudut betul yang masa mula-mula. Okey, cantik. Pergi pula kepada seterusnya. Kita ada 6 minit lagi.
Yang ni macam mana kita nak selesaikan menggunakan kaedah segitiga daya pula. Segitiga daya ni, kita ada dua daya yang bertindak kat atas kotak ni. Satu ke kanan 12 Newton, satu lagi ke serong lah. 6 Newton. Sama macam tadi lah lebih kurang. Tapi yang ni kita guna kaedah, boleh guna segi empat selari. Segi empat selari ni dia juga sebut sebagai parallelogram. Nak sebut apa ya? Parallelogram. Parallel lah. Yang ni kita nak guna segitiga daya. Kamu ada dua, katakan 12 Newton dengan 6 Newton, boleh guna kaedah skala tadi. Kita gunakan skala kita 1 cm sama dengan 2 Newton. Macam biasa kamu buat dulu 12 Newton bermaksud 6 cm tadi ni 6 cm. Cuma kita tak buat dia selari. Kita cabut 6 Newton ini, kita cabut dia, kita pergi letak di kepala 12 Newton. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Yang ni hanyalah 3 cm lah. Kan? Yang ni 6 cm. Yang ni sudut dia adalah 60. So sekarang ni kita dah ada kan? Kita ada satu lukisan yang anak panah dia berterusan tau. Pergi terus sambung anak panah dia. Dia bukan anak panah yang bertentangan macam ni. Asal dia bertentangan macam ni. Tapi sekarang ni kita dah cabut dia pergi letak kat sini. Hilanglah yang ni. Okay, boleh faham Di mana daya paduan? Cikgu letak huruf kat sini. Kamu boleh buat guna skala yang betul. Yang ni cikgu buat secara... Cikgu lag. Aduh, lag lagi. Kamu nampak ke yang cikgu lukis? Nampak? Nampak? Okey. Cikgu letak A, B, C. Mana dia punya daya paduan dia? Rafiq, mana Rafiq? Daya paduan dia. Cikgu screen cikgu delay. Aduh, screen delay pula. Aduh, macam masalah. Allahu Akbar. Itulah cabarannya. Kamu nampak tak A, B, C? Nampak. Nampak kan? So, dia punya daya bersih ataupun daya paduan dia dari mana ke mana? Dia mesti titik mula ke titik akhir? AC. Terbaik Rafiq. Dahsyat kau Rafiq. Tak sia-sia kau ambil fizik Rafiq. Okey. Inilah dia punya daya paduan dia. Nak tahu berapa daya ni, kamu kena ukur macam tadi pemaris. 6 cm kat sini, 3 cm sini. Lepas tu kau ukur daripada A ke C. Contohlah kau dapat, katakanlah F ni dapat 4.1 cm. Kan cikgu tak tahu ni, kamu kena ukur sendiri. Kena ukur. Yang ni pun kena buat skala dia. Yang ni adalah 6 cm apa semua. Yang ni 3 cm kan. Dah buat, dah dapat semua. Ukur dia punya panjang. Lepas tu 4.1 cm ni kita kena darabkan dengan 2 Newton per dengan 1 cm. Sebab kita dah set tadi 1 cm 2 Newton. Maka sentimeter dengan sentimeter potong, kamu akan dapat 8.2 Newton. Itulah dia punya daya bersih ataupun daya paduan. Boleh tak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nak tengok lag lagi tak? Mari kita tengok yang ni. Dua bot tunda menarik sebuah kapal dengan daya F1 4,000. F2 3,000. Berapakah daya paduan dan arah tindakannya? 50 darjah. Jadi kamu boleh buat secara, tapi kalau secara calculation ni kamu tak belajar lagi ke sin cosine tu tak apalah, kita buat secara lukisan dulu. Lukisan kalau macam ni kita setkan 1 cm sama dengan 1000 Newton. Jadi yang 4000 Newton ni berapa cm? Berapa cm? Cikgu lag. Aduh, lag lagi. 1 cm 1000 Newton. Nampak tak? Cikgu tulis. Nampak. Okey. Kalau yang F1 4000 Newton, berapa cm? 4. Cantik. 4 cm. 1, 2, 3, 4 cm. Yang 3000 Newton berapa cm? 3. Pandai. Okey. 1, 2, 3. Berapa sudut dia? 50. Yang ni kena ukur guna
protector lah. Betul lah. Jangka sudut kan. So sekarang ni macam mana kita nak buat, nak tahu dia punya daya paduan, kita guna kaedah segi 4 selari. Ataupun segi 3 daya pun boleh lah, kita cabut pergi letak di ujung sana. Kan? Nah, ni kita cabut pergi letak sana. Atau guna segi 4 selari dah senang. Kamu ambil yang ni, diselarikan begini. Allah. Begini 3 cm. 1, 2, 3. Lepas tu yang ni pula selari ke sini pula. 2, 3, 4. Okey, mana daya paduan dia? Kalau cikgu letak A, B, C, D. Okey, mana daya paduan dia? AC. Pandai. AC, tarik terus sampai sini. Inilah dia punya F dia. Nak tahu berapa magnitude dia, kena buat apa? Apa jawab tadi? Cikgu tak dengar lah. 4, 3. Biasanya dalam 5 cm lah. 5 cm lah. Katakanlah 5.4 cm. Contoh. Cikgu tak kira, kamu kena kira sendiri. Patutnya kamu akan sebut kena ukur panjang dia. Apa kita nak cari dia, kena ukur panjang dia. Daripada A ke C, ukur panjang. Dah dapat panjang, kita darabkan dengan 1000 Newton per dengan 1 cm. Cm dengan cm potong, kamu akan dapat daya dia adalah 5400 Newton. Itulah daya bersih dia. Kalau tanya ke arah mana? Dia pergi ke arah AC. Kalau macam ni tarik 2, dia akan pergi tengah ni. Boat ni akan pergi tengah. Dia tak pergi ikut 4000, dia tak pergi ikut 3000, dia pergi di tengah. Okay. Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Sudah dah. Tak jelas lah cikgu. Tak jelas juga? Tak Tak jelas. jelas. Tak jelas sebab sangkut-sangkut ke? Lagging. Kesian. Kamu nampak tak yang cikgu tulis? 5400. Hilang terus. Hilang tu. Allahu Akbar. Cabaran. Cikgu lag. Lag lagi kan? Tulisan pun lag juga. Tulisan ada. Nampak Ada. gambar. Nampak gambar cantik lah. At least kamu boleh tengok lah 5.4 cm tu cikgu tak ukur tau. Kamu kena ukur. Kamu kena buat jawapan kamu sendiri. Okay, boleh Kita teruskan lah sebab apa dah nak habis waktu dah ni. Bukan dah nak habis, dah habis. Tapi ada lagi ke? Dia minta lengkapkan, menunjukkan arah daya paduan. Yang ni senang lah. Sebab dia dah bagi anak panah ke sana. Anak panah ke sana. Jadi dia punya daya paduan mesti dari titik mula. Sini. Titik mula sini, pergi titik akhir sini. Ukur sini. Inilah dia punya F dia. Biasa kita buat 2 anak panah macam tu. 1 cm mewakili 1 Newton. Kamu ukur berapa cm? Kamu ukurlah, katalah 9 Newton tu ada 9 cm. 4 Newton 4 cm. Kan? Lepas tu kamu ukur sini. Katakanlah dapat F sama dengan 12.3 cm. Maka darabkan dengan 1 Newton per 1 cm. Cm potong. 12.3 Newton. Itulah daya paduan dia. Okey, boleh faham ke tak boleh faham? Habis dah ni? Habis. Cikgu ambil daripada Cikgu Khairul Anwar, penulis buku teks kita sekarang ni. Dulu dia dekat ni cikgu ambil tahun 2014, 2012, 2013, 2014. Lebih kurang macam tu lah. Masa tu dia duduk SMK Seri Mahkota. Sekarang ni dia dah pindah ke SABS, Sultan Abu Bakar School kan. Antara penulis buku teks lah, Cikgu Khairul Anwar Mustafa. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Sebagai kesimpulan apa yang kita belajar ini, walaupun cikgu tahu lag. Apa yang kita belajar yang pertama, daya paduan tu ialah daya bersih. Ataupun jumlah daya. Jadi kalau kita kata ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Kan? Lepas tu, kita boleh tambah-tambah lah. Assalamualaikum Puan. Saya ada kelas, jadi saya telefon balik. Saya ada kelas, tengah ada kelas. Sampai ke 12, jadi saya call balik. Dah nak habis dah. Okay.
Okey, Assalamualaikum. Okey, lepas tu kita ada satu paksi dengan dua paksi. Dua paksi pula sama ada dia bersudut tegak ataupun bersudut yang macam kita kira tadi. Kalau bersudut tegak kita guna teorem Pythagoras. Kalau sudut tu tak tegak kita guna dua. Sama ada segi 4 selari ataupun segi daya, segi 3 daya. Yang cabut-cabut kepala ke ekor, kepala ekor itu kan. Dan lepas tu kamu kira lah dia punya ni, boleh guna skala, lukis guna skala ataupun kita ada jenis calculation, nanti kita akan bincangkan kemudian insyaAllah. Jadi sampai situ dululah untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf salah dan silap. InsyaAllah ada rezeki dan umur kita jumpa lagi. Terima kasih pada Hajar, Nurul Alia, Damia, Saidatul Atika, Intan, Rafiq, Nur Alisa, Arisa Syamimi dan Natasha. Intan Nurdini dah terkeluar, 369, 2 orang dah terkeluar. Okay, tak apa, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.